Pakatan Harapan menang besar jika Muafakat Nasional pecah. Semakin hampir negara kepada pembubaran Parlimen, semakin gabra nampaknya pemimpin PAS. Lalu mereka merindui Muafakat Nasional yang sudah mereka gantung tak bertali ketika pilihan raya Negeri Melaka dan Johor. Kononnya Muafakat Nasional itu merupakan wadah penyatuan ummah yang dimeterai di dalam piagamnya berteraskan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Muafakat Nasional adalah sebuah bahtera penyatuan ummah yang besar di negara ini yang sekiranya dilestarikan atas teras Islam berpotensi membina sebuah peradaban Islam di masa hadapan. Sebagai bahtera yang besar, ia menjadi arus perdana menarik wadah-wadah yang lebih kecil untuk bersama-sama dengan Muafakat Nasional. Seharusnya bahtera besar ini dipelihara dan tidak dilemahkan dengan tindakan-tindakan yang disengajakan atau tidak disengajakan, kata Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki pada 12 Ogos lalu. Beliau berpendapat keputusan di Negeri Melaka dan Johor boleh berpihak kepada Pakatan Harapan jika pengundi atas pagar yang mengundi mereka pada pilihan raya umum ke-14 lalu keluar mengundi. Di dalam pilihan raya umum ke-15 yang akan berlaku pada bila-bila masa dari sekarang, risiko untuk Pakatan Harapan menang sekali lagi adalah tinggi, ujarnya. Menurut Zuhdi, parti-parti Melayu yang berpecah kepada gabungan Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Gerakan Tanah Air secara langsung akan menyebabkan undi pengundi-pengundi Melayu turut berpecah. Jika di dalam pilihan raya umum ke-14, perpecahan undi berlaku kerana ada gabungan BN dan Gagasan sahaja, dengan wujudnya 3 gabungan BN, PN dan GTA kali ini, risiko untuk PH menang pasti lebih tinggi. Oleh sebab itu, Muafakat Nasional dilihat boleh menjadi penyelamat, iaitu sekurang-kurangnya boleh menafikan peluang untuk PH menang, katanya. Usaha untuk menghalang PH menang, kata Zuhdi, tetap wajib diusahakan. Beliau merujuk kepada 27 kerusi yang sangat berisiko untuk jatuh ke tangan PH sekiranya UMNO dan PAS bertembung. Di dalam PRU ke-14, 20 daripada 27 kerusi ini terlepas ke tangan PH sehingga PH menguasai kerajaan selepas pilihan raya tersebut. Manakala 7 daripada 27 kerusi tersebut sangat berisiko untuk jatuh ke tangan PH kali ini disebabkan PH kalah tersangat tipis di dalam PRU ke-14 yang lalu. Mahu tidak mahu, UMNO dan PAS tidak boleh bertembung di kerusi-kerusi itu, jelasnya. Zuhdi mencadangkan agar UMNO dan PAS kembali ke meja perundingan untuk memastikan kedua-dua parti tidak bertembung satu sama lain. Malah adalah terlebih baik di kursi-kursi Muafakat Nasional ini, kedua-dua parti UMNO dan PAS boleh membentuk jentera bersama supaya calon mereka boleh menang selesa. Diyakini cadangan mewartakan 27 kerusi sebagai kursi Muafakat Nasional boleh dipersetujui oleh parti-parti komponen BN dan parti-parti komponen PN yang lain. Sebaliknya, ia pasti akan menjadi mimpi ngeri kepada PH disebabkan peluang untuk mereka menang di kursi-kursi itu menjadi malap. Menjelang 3 tahun penubuhan Muafakat Nasional, pastinya ummah merasa lega sekiranya 27 kerusi ini dapat diselamatkan dan seterusnya PH akan gagal untuk menguasai Malaysia sekali lagi, tegasnya. Pada hari yang sama, Naib Presiden PAS, Datuk Idris Ahmad turut menyuarakan nada yang sama. Sekiranya parti politik Melayu Islam terus berpecah, mereka akan kembali menjadi pembangkang, kata Idris. Beliau menegur penyokongnya supaya jangan terhantuk baru tengadah kerana ketika itu tidak bermakna lagi kerana nasi sudah menjadi bubur disebabkan sentimen ketika ini sesama parti Melayu Islam marah kepada satu sama lain. Jangan kita mati nanti anak cucu kita kencing atas kubur. Datukku memang tak guna punya orang, berjuang kerana kepentingan perut. Nak bergaduh hingga kami jadi macam ini. 22 bulan tak serik lagi ke? Allah Ta'ala masih sayang kepada kita, nasihatnya. Seperti dipetik Harakah Daily. Menurut Idris, berpolitik adalah hubungan dengan Allah dan sesama manusia demi mencapai tuntutan yang telah ditetapkan Islam. Menurut beliau, PAS bersungguh-sungguh dalam agenda penyatuan ummah untuk pastikan Islam didaulatkan. Agenda tersebut, kata Idris, memelihara masyarakat seluruhnya, termasuk bukan Melayu yang minoriti, tetapi keadaan menjadi sebaliknya apabila orang Islam diperintah oleh minoriti bukan Islam. Allah Ta'ala telah beri amaran, Allah Ta'ala telah bayar kepada kita PRU 14 bagaimana kita lihat orang Islam yang 65% dikuasai oleh 35% pada waktu itu. Pasal apa berlaku begini? Kerana kita tidak bersatu, tegasnya. Beliau menjelaskan bahawa apabila pilihan raya tidak disertai oleh orang-orang yang baik, maka golongan jahat akan memenangi dan menguasai lalu mengetuai kehidupan semua pihak. Maksud Idris, 35% itu ialah ahli parlimen DAP dalam Pakatan Harapan. Adakah beliau menuduh bahawa ahli parlimen DAP ini golongan jahat yang menguasai umat Islam ketika itu? Sedangkan dalam 22 bulan pentadbiran Pakatan Harapan itu, terbongkar pelbagai kebejatan yang mencemarkan kesucian Islam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, segala usaha Pakatan Harapan untuk menyelamatkan negara
daripada penyakit rasuah yang sistemik telah dikhianati atas sentimen perkauman dan agama sempit menerusi langkah Sheraton, kata Naib Presiden Amanah Datuk Seri Mujahid Yusof. Beliau menawarkan konsep rahmatan lil alamin yang realistik selari dengan 17 matlamat pembangunan mampan. Tegas Mujahid, bila langkah Sheraton datang, cita-cita besar itu terbantut. Kalaulah tidak kerana Sheraton Move, kita sudah pergi jauh. Memperkenalkan idea Malaysia ini dilihat sangat ke depan dalam konteks melawan keganasan, dalam konteks membina masyarakat majmuk yang efektif. Sebaliknya, penyatuan ummah hanyalah mimpi ngeri apabila diperjuangkan oleh PAS bersama undang-undang zalim seperti undang-undang kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2012 atau SOSMA. Melihat daripada sudut pengakuran PAS kepada SOSMA, tidak nampak bagaimana muafakat nasional itu yang kononnya wadah penyatuan ummah boleh disebut sebagai berteraskan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Benar Allah Ta'ala telah beri amaran, tetapi adakah tindakan pemimpin PAS bersekongkol dalam langkah Sheraton itu menunjukkan bahawa mereka telah menghayati dan menginsafinya? Hakikatnya, muafakat nasional tidak mendapat keberkatan, sebab itu ia sudah lama pecah. Kalian fikir-fikirkanlah. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.